Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah Islamiah. Alhamdulillah, pada kali ini kita berkesempatan untuk mengadakan forum perdana Ehwal Islam bagi menyempurnakan tugasan 2 dalam subjek Pendidikan Islam kod GPIM 1022. Kata orang tak kenal maka tak cinta, sudah kenal jatuh cinta pula. Nama saya Amirul Asri, selaku moderator anda pada kali ini. Akan ditemani oleh 2 orang lagi panel. Saya iaitu Khairul Nizam, panel pertama, dan Alif Izham, panel kedua. Penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam serta langkah-langkah pencegahan dan pengukuhannya. Begitulah mauduk bicara forum kita pada kali ini. Kedengaran ringkas namun banyak pendapat yang akan kita kongsikan bersama, insya-Allah. Terlebih dahulu, suka saya kongsikan pendapat saya dalam penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam di mana wujudnya penyelewengan dalam ilmu tasawuf. Tasawuf boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang bersih daripada maksiat serta berpegang teguh dengan Allah bukannya manusia, mempunyai akhlak yang terpuji serta meninggalkan akhlak yang keji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai budi pekerti yang mulia. Penonton maya sekalian, salah satu bentuk penyelewengan dalam ilmu tasawuf apabila wujudnya guru yang gah dengan ilmunya. Dia merasakan ilmu yang ada pada dirinya itu sudah tinggi sehingga kan dia tidak terfikir lagi dengan syariat Islam, dan yang lebih membimbangkan lagi, menganggap dirinya itu suci, kudus, maksum daripada sebarang dosa. Sedangkan kita tahu bahawa istilah maksum ini hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka guru tersebut akan sewenang-wenangnya melanggar status syariat dan mengikut status hukum, mengikut kefahamannya sendiri. Sebagai contohnya, seorang guru itu mengajar kepada pengikutnya bahawa barang siapa yang sudah solat 5 waktu sehari semalam dalam masa 5 tahun, maka dia tidak lagi perlu solat ataupun puasa buat selama-lamanya. Begitu juga dengan contoh di mana guru mengajarkan kepada pengikutnya zikir-zikir ataupun bacaan Al-Quran yang ditambah perkataan lain. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ditukar menjadi Alhamdulillahi Khaliqil Alamin. Situasi-situasi ini jelas menunjukkan bahawa ajaran ini sangat bercanggahan dengan prinsip tasawuf yang sebenar-benarnya, dan hukumnya adalah haram serta boleh menjadikan seseorang itu sesat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel pertama kita untuk berkongsi pendapat beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudara Amirul Asri di atas perkongsian itu tadi. Namun bagi saya setuju dengan pendapat beliau dan saya ingin tambah sedikit lagi. Baiklah, apakah sebenarnya akidah yang dipegang oleh umat Islam terutama di negara kita ini? Kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan kaedah salaf dan khalaf, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi selain daripada pegangan akidah ini, itulah yang dinamakan penyelewengan dalam akidah. Jadi penyelewengan akidah ini mungkin kita senang kenal pasti dari segi tradisionalnya, kerana kita tahu penyelewengan dalam bentuk amalan tradisi yang membawa kepada kesyirikan seperti tradisi-tradisi dahulu yang dibawa daripada agama lain. Ini merupakan salah satu penyelewengan akidah. Namun pada masa kini, saya rasa mungkin ramai tidak sedar bahawa wujudnya ideologi liberalisme di mana mereka memperjuangkan kebebasan atau kelonggaran dalam mempraktikkan agama mereka dalam kehidupan seharian. Perkara ini amatlah merisaukan kerana ia merupakan jarum halus yang akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada akidah umat Islam di negara kita. Jadi saya serahkan kepada Amirul Izham untuk mengupas lebih lanjut tentang isu. Baik, mengenai cabaran yang seterusnya adalah kewujudan agama baharu. Salah satu daripada cabaran akidah di zaman ini adalah fahaman agnostik, iaitu golongan ini mereka tahu bahawa Tuhan itu wujud tetapi tidak mempercayai ajaran agama. Apa yang membimbangkan adalah sebahagian mereka yang terpengaruh dengan ajaran ini terdiri daripada umat Islam yang ragu-ragu dengan ajaran Islam. Golongan agnostik ini gagal melihat keindahan Islam, malah menyalahkan Tuhan kerana tidak menyelesaikan masalah mereka. Beberapa ciri golongan ini untuk dikenal pasti adalah mereka percaya kepada kewujudan tetapi tidak beragama, kurang kefahaman dan penghayatan agama serta cenderung meluaskan pengaruh dalam kalangan golongan intelektual. Serangan pemikiran dari Barat yang amat mengerikan ini
merupakan isu akidah yang amat kritikal. Pemikiran ini dipengaruhi oleh beberapa aliran pemikiran lain termasuklah Modernisme, Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. Pengaruh aliran pemikiran ini perlu dicegah dan diberi perhatian serius oleh semua pihak supaya tidak terus merebak dan merosakkan akidah orang Islam. Baik, sekian saja daripada saya. Kembali kepada saudara Asri. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel 1 dan panel kedua atas pendapat yang disampaikan sebentar tadi. Baik, jika tadi kita bercakap tentang penyelewengan, sekarang ini mari kita beralih pula kepada langkah-langkah pencegahannya pula. Pertama sekali, pada pandangan saya, langkah mapan dalam mengatasi penyelewengan dalam ilmu tasawuf ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Setiap pihak berkuasa tempatan agama di negeri masing-masing memandang penyebaran ilmu tasawuf yang sesat adalah suatu ancaman yang berbahaya dan sebagai satu virus penyakit akidah jika tidak dibendung. Walaupun tiada peruntukan khas bagi kesalahan ajaran sesat, masih lagi ada aplikasinya seperti takhir dan akta hasutan. Sebagai contoh, enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001 yang memperuntukkan kesalahan berhubung akidah. Bahagian 2 Fasal Pemujaan Salah dan Fasal ketiga berhubung kesucian agama Islam. Selain itu, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA juga telah memperketatkan jenayah ini. Seksyen 8-1 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 menyatakan boleh menahan orang-orang tertentu yang boleh membahayakan keselamatan negara Malaysia. Sebagai contoh, penangkapan terhadap pemimpin Al-Arqam, Syiah, Kumpulan Al-Maunah dan Kumpulan Militan Malaysia KMM. Maka jelaslah bahawa tindakan penguatkuasaan undang-undang ini harus diperketatkan bagi mengelakkan berleluasanya ancaman penyelewengan dalam ilmu tasawuf ini. Seterusnya saya menjemput panel pertama untuk mengutarakan pendapatnya. Dipersilakan. Terima kasih saudara Amirul Asri di atas perkongsian yang menarik itu tadi. Pada pendapat saya pula, antara langkah yang kita boleh ambil untuk membendung masalah penyelewengan akidah ini adalah daripada diri kita sendiri. Setiap individu harus mempunyai iman yang kukuh dan untuk membanteras daripada penyelewengan akidah ini. Kita mestilah sentiasa berharap kepada Allah agar kita diberikan petunjuk serta diberikan jalan yang benar dalam meniti kehidupan kita pada hari ini. Sebagai contoh, kita selalu membacakan surah Al-Fatihah dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam solat, di mana ayat yang terakhir menyatakan bahawa tunjukilah, ayat yang kedua terakhir dan terakhir menyatakan bahawa kita ingin tunjukilah kami jalan yang benar, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang kau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi oleh itu dapat kita lihat bahawa dengan melakukan amal ibadah ini, kita sebenarnya meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk dan akidah yang sebenar-benarnya dalam Islam. Jadi saya yakin bahawa dengan memeriksa diri kita sendiri dan memperkukuhkan iman yang ada dalam diri kita sendiri, kita mampu mencegah daripada penyelewengan akidah yang sedang berleluasa dalam di mana-mana sahaja pada ketika ini. Baik, terima kasih saudara Khairul. Bagi langkah yang seterusnya adalah kita perlulah mencari dan menuntut ilmu pengetahuan, kerana ia merupakan sunnah yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan amat berbeza. Untuk mengenal pasti mengenainya, seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran itu. Di samping dapat mengenal pasti kebenaran, seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran, jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaannya. Jalan ini mestilah dilalui oleh setiap hamba Allah yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah juga menerangkan bahawa selain Islam, semua jalan lain adalah sesat belaka dan membawa kecelakaan di dunia dan di akhirat. Bagi membezakan antara jalan yang benar dan sesat ini, seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenainya dengan penuh keinsafan. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudara Asri. Baik,
Seterusnya, ayuh kita pergi kepada pengukuhannya pula. Suka saya kongsikan bahawa ilmu tasawuf amat penting bagi diamalkan pada masyarakat Islam akhir zaman ini. Segala perhambaan kepada nafsu dan hati yang keji telah banyak dilakukan oleh manusia yang jauh dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf ini mendidik hati agar sentiasa mengamalkan sikap ihsan untuk mencapai darjat dan makam yang tinggi. Ia juga perlu seiring dengan harmoni dan syariat Islam. Jika seseorang yang hanya memegang kepada syariat dan tidak mengamalkan tasawuf, maka jelas perbezaan tingkah laku dan sifat hati akan menuju ke arah sifat yang mazmumah. Imam Al-Ghazali telah menggariskan di antara sifat-sifat mahmudah adalah taubat, membersihkan hati, khauf, takut pada Allah, mahabbah, kasih sayang sentiasa ingat kepada Allah, zuhud, menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu, sabar, menahan diri daripada keluh kesah pada suatu musibah, syukur, memuji setiap nikmat daripada Allah, ikhlas, tawakal, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah, redha dan sentiasa ingat akan kematian. Manakala golongan sifat mazmumah pula adalah banyak makan, banyak bercakap, marah, hasad, bakhil, cintakan kemegahan, cintakan dunia, bangga diri, ujub dan riak dan sebagainya. Tuntasnya, cara yang tepat dalam menangani sifat mazmumah ini tidak lain dan tidak bukan melalui teguran sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangannya, iaitu kekuasaan yang ada padanya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya, iaitu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Terima kasih saudara Amir Al-Asri, pendapat yang sungguh bernas daripada saudara. Saya pula berpendapat bahawa dari segi pengukuhan akidah dalam negara kita, sistem ataupun organisasi dalam mufti-mufti negeri mestilah memainkan peranan mereka dalam membimbing umat Islam pada ketika ini. Segala kekeliruan di dalam media sosial atau mana-mana platform haruslah dibetulkan dan dikaji dengan teliti. Mufti mesti memainkan peranan dan sentiasa berada dalam kalangan terutama anak-anak muda pada masa kini dan mengeluarkan kenyataan yang sahih dan betul serta mengkaji apa-apa penyelewengan yang berlaku dalam negara kita terutamanya. Jadi saya yakin bahawa pihak mufti sangatlah arif tentang perkara ini dan mereka akan terus giat memperkuatkan benteng pertahanan umat Islam kita pada ketika ini. Ingatlah wahai penonton sekalian, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bau maksud, dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan kumpulan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan satu kumpulan sahaja. Sahabat lalu yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Nabi SAW menjawab, apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Jadi jumhur ulama menyatakan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah sebenar-benarnya yang mengikut Al-Quran dan hadis dan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya berikan kepada saudara Izham untuk menyambung isi pada kali ini. Baik. Bagi pengukuhan yang seterusnya adalah kita perlulah sentiasa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Apabila kita mengamalkan segala ilmu agama yang dipelajari dengan sebaiknya, secara tidak langsung ia akan mengukuhkan lagi akidah serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang dipelajari sepatutnya kita sentiasa amalkan dalam kehidupan seharian agar ia tidak mudah dilupakan. Oleh yang demikian diri kita tidak akan mudah terpengaruh dengan segala fahaman yang jauh menyeleweng daripada agama Islam, kerana diri kita sudah yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya agama Islam merupakan ajaran yang benar. Sekian saja daripada saya, kembali kepada saudara Asri. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para panel kita tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, kesesatan, sesuatu golongan ataupun penyelewengan dalam Islam perlu diperjelaskan oleh mereka yang mempunyai ilmu mengenainya.
Jika fahaman sesat ini tidak dibendung, ia pasti mengundang fitnah yang lebih besar terhadap Islam dan umatnya. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.